Kini, masyarakat Cina sedang tergugat. Cina telah membuang industri ini secara keseluruhan, menganggapnya tidak lagi menjana wang maupun masa depan. Mereka yakin bahwa industri baharu, seperti semikonduktor, baterai, dan kecerdasan buatan adalah jawabannya. Sebaliknya, melihat Malaysia yang terus berpegang teguh pada industri ini, mereka mencemooh. Masih melakukan perkara sebegitu pada abad ke-21? Sungguh negara yang ketinggalan zaman, namun satu pembalikan yang luar biasa berlaku. Dalam industri yang sama yang dibuang oleh Cina, Malaysia telah mencipta emas dan menguasai pasaran dunia. Bagaimana Malaysia yang dicemooh itu boleh menjadi pusat dunia? Sebelum kita mulakan kisah ini, sila ajukan soalan. Saya akan menjawabnya di akhir cerita. Berapa peratuskah kejayaan ini milik kita? Adakah ini fakta atau sekadar fiction? Banyak soalan yang timbul, tetapi saya akan menjawab keraguan Anda di akhir video. Baiklah, mari kita mulakan cerita ini. Selamat sejahtera, saya Congkai. Selama 20 tahun, saya menghabiskan 7,300 hari di bawah cerobong asap kilang petrokimia. Ia adalah rutin harian saya untuk bangun dengan siren subuh dan memulakan hari dengan menghidu bau minyak. Kesan bahan kimia yang meresap ke belakang tangan saya tidak akan hilang walaupun dicuci berkali-kali, tetapi ia adalah kebanggaan saya. Kerana kesan inilah bukti 20 tahun hidup saya. Namun, pengakhiran tiba secara tiba-tiba pada suatu hari. Pada hari saya diberitahu tentang pemberhentian kerja, lampu pendar fluor di blok pejabat terasa amat dingin. Dokumen yang dihulurkan oleh pengurus sumber manusia hanyalah sehelai kertas A4. Sekeping kertas itu adalah saat di mana 20 tahun hidup saya disimpulkan. Apabila saya keluar dari pintu utama kilang dan menoleh ke belakang, tiada lagi asap tebal yang keluar dari cerobong, dan kesunyian itu meremukkan dada saya. Di dalam kereta api bawah tanah dalam perjalanan pulang, saya mengeluarkan telepon pintar saya dan menyimak berita. Tajuk utama di muka depan menarik perhatian saya. Kerajaan Cina mengisytiharkan pengunduran daripada industri petrokimia bernilai rendah. Masa depan terletak pada semikonduktor dan bateri. Sepanjang membaca artikel itu, dada saya terasa sakit. Saya tidak percaya bahwa 20 tahun yang kami curahkan telah menjadi usang dalam sekelip mata. Ruang komen dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang bertepuk tangan kerana akhirnya industri lapuk ini dibuang. Keesokan harinya, saya bertemu dengan rakan-rakan sekerja yang mengalami nasib yang sama di sebuah kedai makan. Seramai 8 orang, termasuk Li dan Zhao, berkumpul. Masing-masing kelihatan putus asa, hanya menuang bir ke dalam gelas. Encik Li, yang minum dalam diam, tiba-tiba mengeluarkan telepon pintarnya dan menunjukkan sesuatu. Ini artikel pasal Malaysia, sumpah lawak, katanya. Saat kami melihat tajuk artikel di skrin, kami semua ketawa terbahak-bahak. Tajuknya berbunyi, Malaysia masih berpegang teguh pada petrokimia pada abad ke. Pilihan ketinggalan zaman. Ia adalah artikel panjang yang ditulis oleh media Cina, melaporkan bahwa Malaysia sedang membina kilang petrokimia baharu. Artikel itu menggambarkan Malaysia sebagai negara yang bergerak songsang melawan arus zaman dan mencemooh kerana mereka masih terikat pada industri yang kami bijak buang. Encik Wang berkata sambil menggelengkan kepala, Malaysia selalu selangkah di belakang. Mereka baru sekarang memilih jalan yang telah kita tinggalkan. Zhao turut bersetuju. Mungkin itu adalah kelewatan membuat keputusan yang tipikal bagi negara membangun. Mereka tidak tahu kemana arah dunia ini. Saya turut serta ketawa dan berkata, negara yang mengambil apa yang kita buang. Sungguh tipikal Malaysia, negara membangun. Meja itu riuh dengan gelak ketawa, dan kami bertukar gelas, memperlekehkan kebodohan Malaysia. Kami memerlukan penghiburan, sekurang-kurangnya untuk mengatakan bahwa kami tidaklah lebih teruk daripada mereka. Kerana dengan merendahkan orang lain, nasib kami sendiri tidak kelihatan begitu menyedihkan. Di dalam teksi dalam perjalanan pulang, saya termenung memandang keluar tingkap. Kota itu masih terang benderang dengan lampu neon, tetapi masa depan saya suram, tidak mampu diterangi oleh cahaya apapun. Saya berbaring di katil, tetapi tidak dapat tidur. Saya merenung siling. Cuba menerima hakikat bahwa industri yang saya curahkan 20 tahun telah menjadi sia-sia dalam sekelip mata. Walaupun begitu, ada satu penghiburan.
Sekurang-kurangnya kami membuat pilihan yang lebih bijak daripada Malaysia. Kepercayaan tanpa asas itu. Pada masa itu, saya tidak tahu. Dalam masa beberapa bulan sahaja, saya akan menjejakkan kaki di tanah Malaysia. Saya sama sekali tidak tahu bahawa pemandangan yang akan saya saksikan di sana akan menghancurkan segala tanggapan saya. Seminggu kemudian, pengumuman rasmi dibuat oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Negara. Tepat jam 10 pagi, para pegawai kerajaan beratur di tangga Dewan Rakyat Peking dengan kilatan kamera yang tidak henti-henti. Naib, pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Negara berdiri di podium, memandang kamera melalui cermin mata tebalnya dan mengumumkan dengan jelas, mulai hari ini, Republik Rakyat Cina menghentikan sepenuhnya pelaburan dalam industri petrokimia bernilai rendah. Suaranya bergema melalui mikrofon dengan tegas, dan kata-kata seterusnya lebih mengejutkan. China akan menarik diri daripada semua sektor, termasuk bahan kimia asas, plastik komoditi, dan gentian sintetik. Masa depan adalah semikonduktor, bateri, kecerdasan buatan. Kami tidak boleh membazirkan sumber negara pada industri abad ke-20. Setiap kata-katanya menusuk dada saya. Saya menonton siaran langsung di TV, terbenam jauh di sofa. Istri saya menggenggam tangan saya, tetapi tiada apa-apa yang dapat menghiburkan saya. Berita melaporkan peristiwa ini setiap hari, dan pakar-pakar muncul di berita utama setiap malam, memuji keputusan kerajaan. Seorang profesor ekonomi berkata China akhirnya memecahkan cengkerang lama dan melompat menjadi kuasa besar teknologi canggih. Seorang panelis lain menggambarkan petrokimia sebagai peninggalan zaman dahulu. Suasana bandar turut berubah. Beberapa hari kemudian, saya keluar ke sebuah kafe di bandar, dan perbualan antara golongan muda di meja sebelah menarik perhatian saya. Seorang pemuda berkata dengan bangga, China kini benar-benar sebahagian daripada negara maju. Rakannya menyokong, biarkan industri cerobong asap yang ketinggalan itu dilakukan oleh Asia Tenggara. Saya mengangkat cawan kopi saya, merasakan tangan saya sedikit menggigil. Kawasan kilang adalah lebih menyedihkan. Tidak sampai sebulan, 28 daripada 37 kilang di kompleks kimia di Provinsi Jiangsu telah menghentikan operasi. Tangki besi gergasi perlahan-lahan mula berkarat di bawah cahaya matahari. Bunyi uap yang bocor dari pipe dan bunyi bising mesin yang berputar, semuanya hilang. Hanya bunyi angin yang melintasi kilang yang sunyi itu. Saya menerima panggilan daripada bekas rakan sekerja, Encik Lee. Suaranya serak. Dia memberitahu bahwa kilang kami juga telah ditutup sepenuhnya. Dia melihat kepulan asap terakhir hilang dari cerobong itu. Asap yang telah naik setiap hari selama lebih 20 tahun, kini telah menjadi sifar. Malam itu, program khas disiarkan di berita. Skrin menunjukkan rakaman udara yang diambil oleh drone, memaparkan kompleks kimia Cina yang terbiar. Kawasan kilang seluas beberapa padang bola sepak telah berhenti beroperasi sepenuhnya. Tiada satu pun asap naik dari cerobong, dan Juruhebah memuji ini sebagai pilihan berani Cina dan keberanian untuk membuang beban yang tidak perlu. Pada masa itu, skrin bertukar. Bersama-sama dengan sari kata pengerang, Johor, muncul tapak pembinaan sebuah kilang petrokimia baharu yang besar di Malaysia. Ratusan pekerja sibuk bergerak, dan kren mengangkat kerangka besi gergasi kelihatan jelas. Terdapat juga adegan majlis peresmian. Eksekutif Syarikat Malaysia ketawa riang sambil memecahkan botol champagne, dan tembakan kehormatan naik ke udara. Ulasan Juruhebah bersambung. Malaysia masih membina kilang petrokimia pada abad ke-21. Mereka melabur sejumlah besar dalam industri yang dibuang oleh China dengan berani, dan penganalisis menganggap ini sebagai pilihan yang ketinggalan zaman. Di bahagian bawah skrin, sari kata perlahan-lahan bergerak. Malaysia bergerak songsang melawan arus zaman. Adakah ada harapan? Encik Lee menghantar mesej kepada saya. Kau tengok berita tak? Malaysia memang tak serik. Encik Wang turut menulis di sembang kumpulan. Malaysia sedang bergerak songsang melawan arus zaman, macam mengutip sampah yang kita buang. Bilik sembang serta-merta menjadi rancak, dan semua orang mencemuh Malaysia. Saya juga menambah komen, betul, pilihan kita betul. Malaysia akan menyesal tak lama lagi. Saya memandang keluar tingkap. Lampu di kawasan kompleks kimia di kejauhan padam satu demi satu.
Saya berasa seolah-olah sedang menyaksikan saat industri petrokimia Cina hilang ke dalam sejarah. Saya yakin pada masa itu, pilihan Cina adalah betul, dan pilihan Malaysia adalah bodoh. Namun, saya tidak menyangka bahwa, dalam masa 3 bulan, saya akan menjejakkan kaki di tanah Malaysia. Saya sama sekali tidak tahu bahwa pemandangan yang akan saya saksikan di sana akan menghancurkan segala keyakinan saya. 3 bulan berlalu. Pencarian kerja saya gagal berulang kali, dan simpanan saya mula susut. Kerisauan terpancar di mata istri saya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya membancuh kopi setiap pagi dan menepuk bahu saya dengan lembut sambil berkata, "Semoga berjaya." Kesunyian itu terasa lebih membebankan. Pada suatu petang, saya menerima panggilan yang tidak disangka-sangka daripada seorang pengurus daripada pelanggan lama. Ia adalah Encik Liu. Suaranya cemas. Kami memerlukan bahan mentah khusus dengan segera, tetapi ia tidak lagi dihasilkan di Cina. Kami perlu mendapatkannya dari Malaysia. Dia meminta saya, yang mempunyai pengalaman petrokimia yang luas, untuk menemaninya ke Malaysia bagi mencari pembekal. Saat mendengar perkataan Malaysia, kepala saya menjadi bercelaru. Harga diri saya terluka karena terpaksa meminta bantuan daripada negara yang saya cemuh beberapa bulan lalu, tetapi saya tiada pilihan. Perbelanjaan perjalanan dan elaun yang ditawarkan boleh menampung hidup saya selama 2 bulan. Saya menggenggam telepon, teragak-agak seketika, tetapi akhirnya saya menjawab, "Baiklah, saya setuju." Seminggu kemudian, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Encik Li dan Encik Wang juga menyertai saya atas alasan yang sama. Kami bertiga melalui pintu masuk imigresen dengan riak wajah yang canggung. Kami akhirnya datang meminta bantuan kepada negara yang kami ejek. Tiada siapa yang bersuara dahulu, tetapi hanya dengan melihat mata masing-masing, kami tahu kami memikirkan perkara yang sama. Kami menaiki teksi dan menuju ke arah Kuantan. Pemandangan Malaysia di luar tingkap kelihatan lebih teratur daripada yang kami bayangkan. Kilang-kilang yang diselenggara dengan baik berbaris di sepanjang lebuh raya. Melihat wap putih yang naik dari cerobong, Encik Li bergumam, "Mereka masih mengendalikan kilang lama sebegitu." Encik Wang turut menyokong, "Pasti akan gulung tikar tidak lama lagi." Saya tak faham macam mana mereka berani. Namun, di sudut hati saya, terdapat rasa bimbang yang aneh. Jika pilihan Malaysia benar-benar salah, mengapa kami perlu datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan bahan mentah? Saya tidak mampu meluahkan keraguan itu. Keesokan paginya, kami melawat syarikat bahan kimia yang telah kami janji temu. Sebaik sahaja tiba di pintu utama kilang, kami semua terhenti. Ia sama sekali berbeza daripada apa yang kami bayangkan. Bangunan kaca canggih berkilauan di bawah sinar matahari, dan tempat letak kereta di hadapan pintu utama dipenuhi dengan kereta mewah dan limosin. Melihat logo pada kereta, ia adalah milik syarikat global dari Jerman, Amerika Syarikat, dan Jepun. Encik Li bertanya dengan suara yang bingung, "Kereta apa semua nih? Kenapa banyak sangat?" Encik Wang menggelengkan kepala sambil memandang sekeliling tempat letak kereta yang dipenuhi dengan BMW, Mercedes-Benz, dan Lexus. Dada saya mula berdebar. Saya mempunyai firasat bahwa sesuatu yang kami tidak tahu sedang berlaku di sini. Memasuki lobi, kami melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Di ruang luas dengan lantai marmer, ramai orang asing yang berpakaian sut duduk menunggu. Bahasa Inggris, Jerman, dan Melayu bercampur baur kedengaran, dan semua orang membuka komputer riba, meneliti sesuatu dengan serius. Apabila ditanya kepada staf penyambut tetamu, mereka memberitahu bahwa orang-orang ini adalah wakil syarikat global menunggu untuk berunding kontrak. Encik Wang menarik lengan saya dan berbisik, "Ada yang tak kenani. Mereka kata industri ini nak gulung tikar. Tapi kenapa syarikat dunia beratur panjang?" Saya tidak dapat menjawabnya. Industri yang kami buang, yang kami cemu sebagai kebodohan Malaysia, kini terpampang di hadapan mata kami dalam rupa yang sama sekali berbeza. Kami diiringi ke bilik mesyuarat. Semasa melalui koridor, kami dapat melihat bahagian dalam kilang melalui tingkap kaca. Lengan robot bergerak dengan tepat, dan data pengeluaran masa nyata dipaparkan pada skrin gergasi. Ini adalah tahap yang berbeza sama sekali,
daripada kilang Cina tempat saya bekerja selama 20 tahun. Sistem automasi penuh, bilik bersih yang bebas debu, dan pemantauan canggih memukau kami. Apabila pintu bilik mesyuarat dibuka, seorang penyelidik Malaysia menyambut kami. Seorang lelaki pertengahan 30-an, tersenyum ceria, menghulurkan tangan untuk berjabat dan menjemput kami duduk. Dia berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Selamat datang dari jauh. Sila beritahu spesifikasi bahan mentah yang Anda perlukan. Kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu Anda." Saya dapat membaca keyakinan di matanya. Ia bukan pandangan seseorang yang bekerja dalam industri yang sedang nazak. Sebaliknya, ia adalah keyakinan dan kebanggaan terhadap kerjanya. Pada saat itu, keraguan mula bermain di pikiran saya. Adakah kami telah salah faham sesuatu yang besar? Kami telah membuang industri ini, tetapi mengapa dunia berkumpul di Malaysia? Untuk mencari jawaban kepada soalan itu, saya perlu mendengar penjelasan penyelidik Malaysia itu sepanjang petang. Penyelidik itu membuka komputer riba dan mula menerangkan. Bahan mentah getah khusus yang kami cari adalah bahan baharu yang mereka bangunkan sendiri. Tidak seperti getah komoditi konvensional, ia tahan haba sehingga 300 darjah Celcius dan mempunyai penebat elektrik yang cemerlang. Dia menunjukkan struktur molekul di skrin dan menerangkan secara terperinci. Ini adalah bahan pengedap yang digunakan dalam proses pembuatan semikonduktor, dan pengeluar semikonduktor utama di seluruh dunia menggunakan produk ini. Encik Lee melipat tangan dan berkata sambil menggeleng, "Kita juga kan? Apa yang hebat sangat. Kami pun pernah buat sebelum ini." Nada suaranya jelas menunjukkan rasa tidak puas hati. Penyelidik Malaysia itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Ini bukan sekadar getah. Ia adalah bahan komposit yang digabungkan dengan teknologi nano. Beliau menerangkan bahwa ia mengambil masa 7 tahun hanya untuk membangunkan, dan mereka telah memperoleh 120 paten. Encik Wang mencela, banyak paten tidak bermakna semuanya bagus. Akhirnya, jika tiada daya saing kos, ia tidak akan bertahan di pasaran. Dia bercakap dengan nada yang merendahkan, masih enggan mengakui kejayaan Malaysia. Penyelidik itu menjawab dengan tenang, "Betul. Itulah sebabnya kami hanya mengendalikan bahan baharu bernilai tinggi, bukan pengeluaran besar-besaran yang murah." Beliau berkata mereka bersaing dengan prestasi, bukan kos. Mendengar kata-kata itu, suasana di bilik mesyuarat sedikit berubah. Air muka Encik Lee dan Encik Wang menjadi tegang, dan dada saya turut terasa berat. Sebab, mengapa kami membuang industri itu adalah kerana daya saing kos. Strategi Cina adalah untuk menguasai pasaran dengan mengeluarkan produk murah dalam kuantiti yang banyak, tetapi Malaysia memilih jalan yang bertentangan. Penyelidik itu bangun dan menjemput kami melawat bahagian dalam kilang. Anda mungkin akan lebih faham jika melihat sendiri. Kami memakai pakaian perlindungan dan memasuki bilik bersih. Sebaik sahaja pintu dibuka, kami ternganga. Ruang yang besar itu dipenuhi dengan peralatan canggih dan semuanya beroperasi secara otomatik. Hampir tiada kelihatan kelibat manusia. Sebaliknya, lengan robot dengan tepat mencampurkan bahan mentah. Penyelidik itu mengangkat bikar berisi cecair lut sinar dan menjelaskan, "Ini adalah bahan mentah yang Anda perlukan sekarang. Pelarut khas yang digunakan dalam proses pencucian semikonduktor dengan ketulenan 99,9%. Pelarut biasa tidak boleh melakukan proses 7 langkah ini." Sambil memegang bikar itu ke arah cahaya, beliau berkata, "Samsung, TSMC, Intel, semuanya menggunakan produk kami." Encik Wang mencebik, "Jangan melebih-lebih. Tak masuk akal kalau syarikat terkemuka dunia semua guna produk awak." Namun, nada suaranya tidak menunjukkan keyakinan. Penyelidik itu mengeluarkan tablet dan menunjukkan skrin. Terdapat senarai kontrak bekalan sebenar. Samsung Electronics, TSMC, Intel, Micron, semuanya disenaraikan dengan nama penuh. Wajah Encik Wang menjadi pucat. Pindah ke kawasan seterusnya, kami melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Skrin gergasi memaparkan status pesanan masa nyata. Nama-nama syarikat kimia Jerman, syarikat aeroangkasa AS, dan syarikat alat ganti kereta Jepun sentiasa dikemas kini. Penyelidik itu menjelaskan, "Ini adalah pesanan yang kami terima untuk hari ini. Kebanyakannya tidak boleh dipenuhi, melainkan ditempah 3 bulan lebih awal."
Encikli menyikurusuk saya dan berbisik, "Wei, ada yang tak kena nih. Ini hanya gelembung sementara. Ia akan meletup tak lama lagi." Saya tidak menjawab. Sejujurnya, saya keliru. Pemandangan di hadapan mata saya jauh berbeza daripada apa yang kami bayangkan. Penyelidik itu membawa kami ke makmal penyelidikan yang lain. Di sana, penyelidik muda duduk di hadapan mikroskop, menganalisis sesuatu dengan tekun. Kami melabur 15% daripada jualan kami dalam penyelidikan pembangunan AR. Semasa syarikat Cina bersaing dengan harga, kami bersaing dengan teknologi. Mendengar kata-katanya, Encik Li dan Encik Wang serentak mengerutkan muka. Kembali ke bilik mesyuarat, sijil-sijil pengiktirafan dan paten diletakkan di atas meja. Pensijilan ISO, kelulusan FDA, pematuhan area Eropa, sijil antarabangsa bertimbun-timbun. Penyelidik itu berkata, kami mengambil masa 10 tahun untuk mendapatkan semua sijil ini. Terima kasih kepada itu, kami dapat menembusi halangan kemasukan ke pasaran global. Encik Wang masih kelihatan tidak puas hati. Walaupun begitu, ia tetap petrokimia, kan? Industri yang dibuang oleh Cina. Penyelidik itu menggelengkan kepala dan menjawab dengan tenang, dari luar nampak sama, tetapi isinya sangat berbeza. Cina membuang produk komoditi bernilai rendah, manakala Malaysia mengendalikan bahan khusus bernilai tinggi. Pasaran itu sendiri adalah berbeza. Pada saat itu, Encik Li berdiri dan menjerit. Ini hanya kilauan sementara. Ia akan padam tak lama lagi. Dia menambah bahwa Cina boleh mengejar dengan mudah jika mereka serius. Tetapi suaranya bergetar. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak yakin. Saya memandang keluar tingkap. Di hadapan pintu utama kilang, kereta-kereta syarikat global masih beratur panjang. Ia sibuk dengan orang yang selesai kontrak dan yang baru masuk. Ini tidak kelihatan seperti kilauan yang akan padam tidak lama lagi. Sebaliknya, ia seperti api yang semakin marak. Penyelidik itu bertanya kali terakhir. Jadi, bolehkah Anda beritahu kami kuantiti dan masa penghantaran yang Anda inginkan? Saya mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya. Tangan saya sedikit menggigil. Kenyataan bahwa kami terpaksa meminta bantuan kepada negara, kepada industri yang kami cemu, melukai harga diri saya. Selesai mesyuarat, kami keluar. Encik Li dan Encik Wang masih merungut dengan wajah tidak puas hati. Itu nasib baik saja. Pasti akan gulung tikar. Tetapi saya tidak lagi bersetuju dengan kata-kata itu. Saya rasa ada sesuatu yang fundamental yang kami terlepas pandang. Malam itu, saya tidak dapat tidur di hotel. Saya merenung siling, mengulang kaji semua yang saya lihat hari itu. Malaysia tidak mengambil batu yang kami buang, tetapi telah menggilap batu itu menjadi berlian. Kesadaran itu membebani hati saya. Petang itu, saya bertemu semula dengan penyelidik Malaysia itu di lobi hotel. Encik Li dan Encik Wang berkata mereka letih dan pulang ke bilik, tetapi saya terlalu keliru untuk tidur. Saya duduk di kafe lobi sambil minum kopi, dan saya melihat penyelidik itu masuk. Saya melambai ke arahnya, dan dia tersenyum ceria dan duduk di hadapan saya. Kami minum kopi dalam keheningan seketika. Saya yang memulakan perbualan. Saya mempunyai banyak perkara yang ingin ditanyakan. Secara jujur, saya bertanya dengan berhati-hati. Industri yang dibuang oleh Cina, kenapa Malaysia boleh berjaya sebegitu? Apa rahasianya? Penyelidik itu berfikir sejenak dan menjawab perlahan-lahan, adakah Anda tahu apa sebenarnya yang dibuang oleh Cina? Saya menjawab, sudah tentu, industri petrokimia. Dia menggelengkan kepala. Cina membuang bukan petrokimia, tetapi produk komoditi bernilai rendah. Malaysia mengambil bahan mentah asas itu dan mencipta sesuatu yang sama sekali berbeza. Dia mengambil paket gula di atas meja dan memberi perumpamaan. Cina mengalah untuk membuat gula itu sendiri. Tetapi Malaysia menggunakan gula itu untuk mencipta karya seni. Ia adalah bahan mentah yang sama, tetapi kegunaannya sangat berbeza. Saya mula memahami sedikit demi sedikit. Penyelidik itu meneruskan penjelasannya. 10 tahun yang lalu, syarikat-syarikat Malaysia membuat keputusan penting. Mereka sadar mereka tidak akan dapat menang dalam persaingan kos dengan Cina.
Jadi, mereka memilih jalan yang sama sekali berbeza, meninggalkan pengeluaran besar-besaran dan menumpukan pada bahan khusus yang hanya sedikit tetapi tidak dapat dihasilkan oleh orang lain. Batu yang kita lihat, Malaysia gilap menjadi berlian, kata saya tanpa sengaja. Penyelidik itu tersenyum dan mengangguk. Betul. Dia mengeluarkan komputer riba dan menunjukkan data. Graf perubahan industri kimia Malaysia dipaparkan di skrin menunjukkan peningkatan mendadak dalam peratusan produk bernilai tinggi sejak tahun 2015. Penyelidik itu meneruskan, syarikat-syarikat Malaysia melabur secara intensif dalam bidang seperti bahan kimia khas untuk semikonduktor, bahan kristal cecair untuk paparan, dan elektrolit untuk bateri kendaraan elektrik. Harga per kilogram produk ini mencapai 50 hingga 100 kali ganda daripada produk komoditi. Walaupun jumlah pengeluaran sedikit, keuntungan jauh lebih besar. Saya mengangguk dan bertanya, tetapi bukankah pembangunan teknologi itu sukar? Ia memerlukan banyak paten dan ramai penyelidik. Bagaimana Anda menampungnya? Penyelidik itu mengakui dengan jujur. Ia tidak mudah. Kami menghadapi kegagalan yang tidak terkira banyaknya. Dia menceritakan kisah syarikatnya. Hanya untuk membangunkan pelarut pencucian semikonduktor mengambil masa 8 tahun. Kami melabur lebih 3 bilion yuan, kira-kira 2 bilion ringgit dalam tempo itu, dan penyelidik mengulangi eksperimen ratusan kali. Ada banyak saat kami mahu berputus asa, tetapi akhirnya kami berjaya. Kini, satu produk itu sahaja menjana jualan tahunan sebanyak 5 bilion yuan. Saya bertanya dengan terkejut, dan penyelidik itu tersenyum. Ini adalah strategi Malaysia. Melabur 10 tahun untuk makan 30 tahun. Bukannya menguasai pasaran dengan pengeluaran besar-besaran yang cepat seperti Cina, tetapi membina tembok teknologi yang perlahan tetapi kukuh. Saya meletakkan cawan kopi di atas meja dan termenung. Cina memilih kepantasan dan Malaysia memilih kedalaman. Bukannya satu betul dan yang lain salah. Mereka bermain permainan yang sama sekali berbeza. Dan kami gagal memahaminya. Penyelidik itu mengeluarkan tablet dan menunjukkan data lain. Ia adalah jadwal peratusan penguasaan pasaran global syarikat kimia Malaysia. Semikonduktor, 47%. Bahan paparan, 63%. Getah khas, 38%. Saya terdiam melihat angka-angka itu. Dia berkata dengan senyap, semasa Cina menguasai dunia dengan kuantiti, Malaysia menyerang pasaran niche dengan quality. Keadaan sekarang ialah, tanpa produk Cina, kilang boleh beroperasi, tetapi tanpa bahan Malaysia, produk canggih tidak boleh dibuat. Beliau menjelaskan bahwa peranan itu berbeza. Saya berasa menyesal dengan diri sendiri. Semasa kami mencemu Malaysia, mereka sudah melihat 10 tahun ke hadapan. Semasa kami menutup pintu kilang, Malaysia membuka kilang baharu. Kami fikir ia adalah industri yang sama, tetapi ternyata ia adalah dimensi yang sama sekali berbeza. Penyelidik itu menambah kata terakhir. Malaysia juga pada mulanya takut. Kami merasakan krisis apabila Cina berkata mereka akan membuang petrokimia. Tetapi itulah yang menjadi peluang. Di tempat yang dikosongkan oleh Cina, Malaysia menemui jalan lain. Kami tidak mengendalikan pengeluaran besar-besaran yang murah, tetapi hanya bahan baharu bernilai tinggi. Kata-katanya terus bergema di kepala saya. Saya pulang ke bilik dan berbaring di katil, tetapi tidak mengantuk. Saya merenung siling, mengulang kaji semua yang saya dengar hari ini. Malaysia tidak menjadikan batu yang kami buang menjadi berlian. Mereka melihat intipati batu itu dan menemui kegunaan yang sama sekali berbeza. Kerjaya 20 tahun saya kelihatan pudar. Saya hanya menghasilkan produk di kilang. Saya tidak pernah terfikir kemana produk itu pergi atau bagaimana ia boleh diubah. Penyelidik Malaysia berbeza. Mereka melihat bahan mentah, membayangkan masa depan, dan menjadikan imajinasi itu kenyataan. Lampu kompleks perindustrian Kuantan bersinar di luar tingkap. Saya baru sekarang sadar bahwa cerobong yang kami cemu itu sebenarnya adalah tiang yang menyokong industri canggih dunia. Saya berasa malu. Saya berpikir bahwa saya mesti memberitahu Encik Lee dan Encik Wang tentang perkara ini esok. Tetapi adakah mereka akan percaya? Karena manusia hanya melihat apa yang mereka mahu lihat. Keesokan paginya,
kami menuju ke pusat pameran antarabangsa di Fukuoka. Encik Liu berkata kami perlu mencari pembekal bahan mentah lain. Di dalam teksi, Encik Li dan Encik Wang masih merungut bahwa kilang yang kami lihat semalam hanyalah tunjuk-tunjuk. Saya tidak berkata apa-apa. Saya tahu mereka akan faham apabila melihat sendiri. Sebaik sahaja kami memasuki pintu masuk pusat pameran, kami sekali lagi terkejut. Seluruh tingkat bawah Dewan Pameran Hakata dipenuhi dengan pengeluar bahan kimia, dan gerai syarikat Malaysia dikerumuni orang ramai. Kebanyakan mereka adalah orang asing, pembeli yang berpakaian kemas. Kami berjalan perlahan-lahan di sekitar Dewan Pameran. Gerai syarikat Malaysia yang pertama mempamerkan polimer khas. Lebih 30 orang beratur di hadapan gerai. Staf menunjukkan sampel dan menerangkan, dan pembeli sibuk mengambil nota dan bertanya soalan. Kami berjalan melepasi gerai syarikat Cina di sebelah. Sepanduk besar bertulis, Syarikat Kimia Utama Cina dipasang, tetapi gerainya lengang. Dua orang staf duduk sambil memandang telepon pintar mereka, dan tiada siapa yang melihat ke arah gerai itu. Wajah Encik Wang menjadi tegang. Kami terus berjalan. Gerai syarikat Malaysia sibuk, manakala gerai syarikat Cina lengang. Kontras ini begitu jelas sehingga kan ia terasa tidak nyata. Encik Li bergumam, ada yang tak kenani. Ini bukan situasi normal. Apabila kami melalui gerai syarikat Malaysia yang lain, kami terdengar perbualan dalam bahasa Inggris dengan dialek Jerman. Seorang lelaki Jerman pertengahan umur memberitahu staf Malaysia bahwa pelekat khas yang digunakan dalam bahagian kereta mereka hanya boleh didapati dari Malaysia. Kami cuba pembekal Jerman, tetapi kualiti yang sama tidak dapat dihasilkan. Staf Malaysia itu tersenyum dan menjawab, sebab itu Anda perlu menempah 10 bulan lebih awal. Sekarang, tempahan sudah penuh hingga Februari tahun depan. Saya terkejut mendengar perbualan itu. Tempahan penuh hingga tahun depan? Adakah ini wajah industri yang sedang nazak? Encik Wang juga mendengar perbualan itu, dan air mukanya menjadi serius. Bergerak sedikit ke hadapan, terdapat gerai yang dikerumuni oleh orang Malaysia sendiri. Mereka mempamerkan film khas untuk paparan yang dihasilkan oleh syarikat Malaysia. Orang ramai melihat film itu dengan kaca pembesar dan memuji. Seorang lelaki Malaysia berkata kepada rakannya dalam bahasa Melayu, tetapi Encik Wang dapat memahami sedikit bahwa kualiti ini tidak dapat ditiru oleh syarikat Malaysia lain sekalipun. Encik Li menarik lengan saya, tengok sana, dia menunjuk. Kami melihat gerai besar, papan tanda bertulis, bahan canggih Malaysia. Di hadapan gerai, terdapat mesin pengeluaran nombor giliran, dan papan tanda digital menunjukkan, nomor 47 sedang berunding. Lebih 20 orang menunggu dalam barisan. Kami masuk ke dalam gerai kerana ingin tahu. Terdapat peta dunia tergantung di dinding, dengan pin menandakan lokasi pelanggan. Amerika Syarikat 17, Jerman 23, Malaysia 31, Perancis 8, Britain 12. Cina juga ada, tetapi hanya 9. Encik Wang bertanya dengan terkejut, ada 9 tempat penghantaran ke Cina? Staf Malaysia itu tersenyum dan menjawab, syarikat Cina adalah pelanggan terbesar kami. Hampir tiada produk elektronik yang dihasilkan di Cina yang tidak mengandungi bahan dari Malaysia. Wajah Encik Wang menjadi pucat, saya akhirnya faham. Semasa Cina berbangga kerana membuang petrokimia, mereka sebenarnya telah menjadi bergantung pada Malaysia. Kilang Cina tidak boleh menghasilkan produk tanpa bahan khusus Malaysia. Kami tidak membuang, tetapi kami telah dirampas. Waktu makan tengah hari, kami pergi ke medan selera di pusat pameran. Duduk di meja sambil makan, perbualan di sekeliling kami, semuanya mengenai produk syarikat Malaysia. Seorang Amerika berkata kilangnya tidak dapat beroperasi tanpa bahan semikonduktor Malaysia. Seorang Eropa pula berkata dia menunggu setahun untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan syarikat Malaysia. Encik Li meletakkan penyepitnya dan mengeluh. Saya tak nak mengaku, tapi nampaknya kami terpaksa terima kenyataan. Malaysia memang berjaya. Kami benar-benar salah tafsir. Dia mengaku. Encik Wang mengangguk, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Pada sebelah petang, kami menghadiri persidangan di Dewan Seminar. Ia adalah platform untuk membentangkan strategi masa depan industri kimia Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif,
CEO syarikat Malaysia berucap di podium, dalam 10 tahun akan datang, kami akan melabur 500 bilion ringgit dalam pembangunan bahan bio dan bahan kimia mesra alam. Semasa China bersaing dengan kuantiti, Malaysia bersaing dengan quality, dan kini mereka mahu menguasai pasaran masa depan. Tepukan gemuruh memenuhi dewan. Pembeli dari seluruh dunia bertepuk tangan dengan penuh semangat. Saya juga bertepuk tangan tanpa sedar. Encik Lee dan Encik Wang juga bertepuk tangan, tetapi dengan pandangan yang kosong. Bunyi tepukan, kami terasa hampa. Apabila seminar berakhir dan kami keluar, Encik Wang berkata dengan perlahan, kami buang sebagai sampah, tetapi Malaysia tukar jadi emas. Suaranya dipenuhi dengan kekalahan. Encik Lee mengangguk tanpa kata. Saya memandang langit. Langit di Fukuoka ganti. Kuantan, Johor biru jernih. Tetapi hati saya terasa seperti ditutupi awan mendung. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang ke hotel, tiada sesiapa yang bersuara. Memandang pemandangan bandar Malaysia yang berlalu di luar tingkap, saya berpikir, negara yang kami cemu ini sebenarnya telah selangkah lebih maju daripada kami, mempersiapkan masa depan. Dan jurang itu semakin melebar. Malam itu, kami bertiga mungkin tidak dapat tidur di bilik masing-masing. Saya berbaring di katil, merenung siling, dan terus berpikir, apa yang kami terlepas pandang? Kenapa kami tidak dapat berpikir seperti Malaysia? Jawabannya mudah. Kami hanya melihat keuntungan di hadapan mata, manakala Malaysia melihat 10 tahun akan datang. Esok, saya akan meninggalkan Malaysia dan pulang ke China. Tetapi semua yang saya lihat di Malaysia telah terpahat dalam hati saya. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman ini akan mengubah sisa hidup saya, tetapi satu perkara yang pasti, saya bukan lagi congkai yang dahulu. Seminggu telah berlalu sejak saya kembali ke China. Pemandangan China yang saya lihat dari taksi dalam perjalanan dari lapangan terbang ke rumah adalah sama seperti sebelum saya pergi. Tetapi di mata saya, semuanya kelihatan berbeza. Saya kini tahu bahwa bahan Malaysia terdapat dalam segala-galanya. Kendaraan elektrik yang memandu di jalanan, iklan yang dipaparkan di bangunan, dan telepon pintar di tangan orang ramai. Setibanya di rumah, saya membuka bagasi, dan rasa sunyi menyelubungi saya. Istri saya bertanya, bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan. Saya hanya menjawab, saya banyak belajar. Istri saya bertanya, ada apa-apa ke? Muka, awak nampak lain. Saya kata saya oke dan masuk ke bilik. Beberapa hari kemudian, Encik Lee, Encik Wang, dan 5 rakan sekerja lama yang lain berkumpul semula. Mereka masih belum mendapat pekerjaan. Kami duduk di sebuah restoran tempatan, tetapi suasana berbeza daripada dahulu. Semua orang senyap sejak pulang dari Malaysia. Semasa makan, Zhao dan Cigu bertanya, bagaimana di Malaysia? Adakah benar-benar seperti yang kami dengar? Adakah mereka berjaya? Encik Lee dan Encik Wang saling berpandangan tetapi tidak berkata apa-apa. Saya yang memulakan perbualan jauh lebih berjaya daripada yang kita sangka. Kami salah faham sepenuhnya. Meja menjadi sunyi. Semua orang berhenti makan dan memandang saya. Saya mula menjelaskan setiap perkara yang saya lihat di Malaysia. Peralatan kilang canggih, pembeli dari seluruh dunia yang beratur, tempahan penuh hingga tahun depan, dan fakta bahwa produk Cina bergantung pada bahan dari Malaysia. Seorang rakan sekerja bertanya dengan ria, wajah tidak percaya. Industri yang dibuang oleh Cina, bagaimana mereka boleh buat macam tu? Adakah ia palsu? Encik Lee menggelengkan kepala. Saya pun tak percaya pada mulanya. Tapi bila tengok sendiri, ia adalah fakta. Malaysia menempuh jalan yang sama sekali berbeza daripada yang kita bayangkan. Encik Wang turut bersetuju. Di pameran, gerai China lengang dan gerai Malaysia penuh sesak. Melihat pemandangan itu, harga diri saya runtuh. Kesedihan terpancar di suaranya. Zhao mencela, walaupun begitu, China boleh mengejar dengan pantas. Dengan keupayaan teknologi kita, ia sangat mungkin. Beberapa rakan sekerja mengangguk, tetapi saya menggelengkan kepala. Malaysia bukan ketinggalan. Mereka telah menguasai laluan masa depan terlebih dahulu. Kata-kata saya membuat meja itu kembali sunyi. Saya meneruskan, Malaysia membuat keputusan 10 tahun yang lalu. Mereka mengalah dalam persaingan kos
dan beralih kepada persaingan teknologi. Dalam 10 tahun itu, mereka melabur berbilion dalam R&D, mengumpul ratusan paten, dan membina hubungan dengan syarikat canggih di seluruh dunia. Jika kita mahu mengejar sekarang, sekurang-kurangnya 10 tahun diperlukan. Tetapi dalam 10 tahun itu, Malaysia akan pergi 10 tahun lebih jauh. Zhao membantah dengan wajah tidak puas hati. Dengan modal Cina, kita boleh mengejar dalam jangka masa pendek. Hanya perlu curah uang. Beberapa rakan sekerja mengangguk. Pendapat saya berbeza. Saya menjelaskan perlahan-lahan, ini bukan hanya masalah uang. Penyelidik Malaysia mengkaji satu bahan mentah selama 7-8 tahun. Mereka mengulangi kegagalan ratusan kali, tetapi tidak berputus asa dan akhirnya berjaya. Ketekunan dan ketabahan itu tidak boleh dibeli dengan uang. Encikli bersetuju dengan kata-kata saya dan menambah, saya ingat kata-kata penyelidik di kilang Malaysia itu. Kami melabur 10 tahun untuk makan 30 tahun. Itulah cara Malaysia. Cina cuba mencapai hasil dengan cepat, tetapi Malaysia menggali perlahan-lahan dan mendalam. Seorang rakan sekerja bertanya dengan berhati-hati. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Dalam situasi yang sudah ketinggalan ini, apa yang boleh kita buat? Semua mata di meja tertumpu pada saya. Saya juga tidak mempunyai jawaban yang jelas, tetapi satu perkara yang pasti. Saya berkata dengan senyap, kita perlu berubah dahulu. Kita perlu mengubah cara berpikir. Daripada mencemu dan mengabaikan Malaysia, kita perlu belajar daripada mereka. Kita perlu mengkaji bagaimana mereka berjaya. Saya menambah, kita perlu membuang harga diri dan mengakui apa yang perlu diakui dengan rendah hati. Zhao mengejek, itu fahaman kalah. Ia bermakna membuang kebanggaan kita sebagai rakyat Cina. Beberapa rakan sekerja mengangguk dan menyokong Zhao. Namun, lebih ramai yang berdiam diri. Mereka nampaknya sedang memikirkan kata-kata saya. Encik Wang bersuara. Saya juga tidak mahu mengaku pada mulanya. Saya tidak mahu menerima bahwa Malaysia berjaya. Tetapi realiti adalah realiti. Walaupun menutup mata, fakta tidak akan berubah. Saya rasa saya juga perlu belajar dari sekarang. Apabila selesai makan dan kami keluar, beberapa rakan sekerja memanggil saya. Mereka bertanya dengan perlahan, adakah benar-benar ada sesuatu yang boleh dipelajari dari Malaysia? Adakah ada peluang? Saya menjawab dengan jujur, saya tidak pasti, tetapi berbaloi untuk mencoba. Kita tidak boleh hanya duduk diam. Dalam perjalanan pulang, lampu neon di bandar masih terang benderang. Tetapi saya kini tahu kebenaran yang tersembunyi di sebalik cahaya itu. Bahan yang tidak kelihatan dari Malaysia berada dalam produk mewah yang dihasilkan oleh Cina. Secara luaran ia produk Cina, tetapi terasnya adalah teknologi Malaysia. Malam itu, saya menghidupkan komputer riba dan mula mencari syarikat kimia Malaysia. Saya melayari laman web satu persatu, mengkaji produk yang mereka hasilkan dan teknologi yang mereka miliki. Saya membaca bahan-bahan itu hingga jam 3 pagi. Semakin saya membaca, semakin saya kagum. Teknologi syarikat Malaysia jauh melebihi imajinasi saya. Luar tingkap, langit timur mulai cerah. Saya menutup komputer riba dan membuat keputusan. Saya akan merancang semula sisa hidup saya. Saya akan mencari jalan baharu berdasarkan apa yang saya pelajari di Malaysia. Saya tahu ia tidak akan mudah. Tetapi, jika penyelidik Malaysia melabur 10 tahun, tiada sebab mengapa saya tidak boleh melakukannya. Istri saya bangun dan masuk ke bilik saya. Apa yang awak buat sepanjang malam? Saya menjawab sambil tersenyum. Saya sedang bersiap untuk permulaan baharu. Tidak lama lagi saya akan menyampaikan berita baik kepada awak. Istri saya menepuk bahu saya. Saya sokong awak. Mulai hari itu, hidup saya mula berubah. Saya memutuskan untuk menjadi seseorang yang belajar tentang masa depan, bukan lagi orang yang meratapi masa lalu. Seminggu di Malaysia itu telah membalikkan 20 tahun hidup saya. 6 bulan telah berlalu. Dalam tempo itu, dunia mula menumpukan perhatian kepada Malaysia. Kejutan yang saya rasai semasa di sana kini turut dirasai oleh seluruh dunia. Media antarabangsa mula berlumba-lumba melaporkan kisah kejayaan industri kimia Malaysia. Pada suatu pagi, sambil minum kopi, saya menonton berita.
Berita antarabangsa CNN disiarkan. Juru heba memperkenalkan laporan khas, dan tajuknya menarik perhatian saya. Kebangkitan industri yang dibuang, keajaiban yang ditunjukkan oleh Malaysia. Skrin menunjukkan rakaman udara kompleks perindustrian Kuantan, dan wartawan menerangkan bahwa Malaysia telah mengubah industri petrokimia yang ditinggalkan oleh China menjadi industri bahan canggih. Wartawan itu meneruskan, syarikat-syarikat Malaysia menjadi pembekal teras kepada industri semikonduktor, paparan, dan kendaraan elektrik di seluruh dunia dengan menumpukan pada bahan khusus, bukan komoditi. Grafik menunjukkan pergantungan syarikat global seperti Samsung, TSMC, Intel, BMW, dan Tesla kepada bahan dari Malaysia. Saya memegang cawan kopi sambil merenung skrin. Beberapa hari kemudian, artikel yang lebih mengejutkan diterbitkan di Financial Times. Tajuknya, Industri yang dibuang oleh China, Malaysia menguasai dunia, adalah analisis panjang. Artikel itu membincangkan perubahan strategik syarikat kimia Malaysia dalam tempo 10 tahun yang lalu secara terperinci, terutamanya menekankan bahwa nisbah pelaburan R di mereka adalah 3 kali lebih tinggi daripada syarikat China. Enci Kuang menghubungi saya setelah melihat artikel itu. Suaranya lemah, saya baru sekarang faham sepenuhnya kata-kata awak. Dia berkata, melihat dunia mengakuinya, saya tidak boleh menafikannya lagi. Saya mengaku bahwa saya salah. Saya menghiburnya. Tidak mengapa. Kita semua sedang dalam proses belajar. NHK Malaysia juga menyiarkan dokumentari khas. Tajuknya, Revolusi Senyap Industri Kimia Malaysia adalah program selama sejam. Mereka menemu bual penyelidik syarikat Malaysia secara langsung. Seorang penyelidik berkata kata-kata yang mengesankan. Mencari permata di antara apa yang dibuang oleh orang lain adalah kekuatan tersembunyi Malaysia. Mengubah krisis menjadi peluang adalah DNA syarikat Malaysia. Mendengar kata-kata itu, saya teringat penyelidik yang saya temui di lobi hotel di Kuantan 6 bulan lalu. Saya kini faham sepenuhnya apa yang dia katakan. Malaysia tidak mengutip batu, tetapi menemui semula nilai batu itu. Majalah Der Spiegel Jerman juga menjadikan Malaysia sebagai cerita utama. Dengan tajuk Strategi Negara Kecil, ia menganalisis bagaimana Malaysia menawan pasaran niche dan menjadi kuasa besar global. Artikel itu menekankan fakta bahwa kereta Jerman pun tidak boleh menghasilkan kendaraan elektrik tanpa getah dan pelekat khas Malaysia. Media Cina juga mengubah sikap mereka. Artikel yang mencemooh Malaysia hilang. Sebaliknya, artikel yang menganalisis dan mengatakan bahwa China perlu belajar dari Malaysia mula muncul. Akhbar Guangzhou Daily menyatakan dalam editorialnya bahwa China perlu belajar daripada kejayaan Malaysia dan peralihan daripada pertumbuhan kuantitatif kepada kualitatif adalah perlu. Mesej datang dari Encik Lee. Dia memberitahu bahwa kerajaan China telah mula membina semula industri kimia. Dia berkata terdapat penyesalan kerana membuang terlalu banyak. Tetapi dia menambah bahwa masalahnya adalah ia sudah terlambat. Jurang 10 tahun yang dibina oleh Malaysia tidak akan mudah dirapatkan. Dalam tempo itu, saya memulakan pekerjaan baharu. Ia adalah kerja perundingan yang menghubungkan syarikat kimia Malaysia dan syarikat China. Saya menyadari bahwa terdapat keperluan untuk tenaga kerja yang memahami teknologi Malaysia dan mengetahui pasaran China. Saya bermula dengan projek kecil, tetapi kerja perlahan-lahan bertambah melalui mulut ke mulut. Pada suatu hari, saya menghadiri majelis menandatangani kontrak antara syarikat China dan Malaysia yang saya uruskan. Syarikat elektronik China menandatangani kontrak bekalan jangka panjang selama 5 tahun dengan syarikat bahan Malaysia. Saya melihat kedua-dua CEO berjabat tangan dan perasaan aneh muncul. Saya, yang mencemooh Malaysia 6 bulan lalu, kini menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan China. Hidup memang ironi. Selepas majlis, CEO Malaysia itu datang kepada saya. Beliau mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan, memuji saya. Kerjasama Malaysia-China boleh berlaku kerana ada orang seperti Encik Chongkai. Pandangan yang melihat realiti tanpa prejudis adalah penting. Saya berasa rendah diri tetapi bangga. Dalam perjalanan pulang, saya menyemak berita di telefon pintar saya. Berita tergempar Bloomberg melaporkan bahwa nilai pasaran syarikat kimia Malaysia telah mencapai paras tertinggi sepanjang masa.
Pelabur global melabur dalam syarikat bahan Malaysia, dan harga saham melonjak. Modal dunia berkumpul di Malaysia. Petang itu, saya bertemu semula dengan rakan-rakan sekerja. Kami berkumpul di restoran yang sama seperti 6 bulan lalu, tetapi suasananya sangat berbeza. Zhao juga datang, tetapi dia tidak lagi merendahkan Malaysia. Sebaliknya, dia bertanya dengan perlahan, adakah ada peluang untuk saya bekerja dengan syarikat Malaysia? Saya pun mahu belajar sesuatu. Encik Lee berkata, saya juga mula belajar bahasa Melayu baru-baru ini. Saya pikir saya perlu belajar bahasa dahulu untuk berkomunikasi dengan syarikat Malaysia. Encik Wang turut bersetuju. Saya menterjemah dan membaca kertas kerja mengenai industri kimia Malaysia. Saya mahu memahami strategi mereka dengan betul. Saya tersenyum melihat mereka. Orang yang mencemooh Malaysia 6 bulan lalu kini berusaha untuk belajar dari Malaysia. Perubahan bermula seperti ini. Mengakui, belajar, dan berkembang bersama. Kami sadar bahwa itulah pembangunan sebenar, walaupun agak terlambat. Beberapa hari kemudian, saya mendapat peluang untuk menghadiri persidangan antarabangsa. CEO Syarikat Malaysia telah dijemput sebagai penceramah utama di Forum Industri Kimia Global yang diadakan di Shanghai. Di hadapan ribuan hadirin, beliau berkata, batu yang dibuang oleh orang lain, jika jatuh ke tangan Malaysia, akan menjadi permata. Dewan dipenuhi dengan tepukan gemuruh. Hadirin dari China, Eropa, dan Amerika, semuanya berdiri dan bertepuk tangan. Saya juga berdiri dan bertepuk tangan, tetapi kali ini ia adalah tepukan dari hati, bukan cemburu atau dengki, tetapi penghormatan yang tulen. Selepas ucapan, saya bercakap dengan ramai orang di lobi. Seorang ahli perniagaan Amerika memberitahu saya, kejayaan Malaysia bukanlah nasib, tetapi strategi. Ia adalah hasil persiapan yang teliti dan pelaksanaan yang gigih. Seorang pembeli Eropah yang lain memuji bahwa sistem pengurusan kualiti syarikat Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Saya pulang ke hotel dan memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Shanghai bersinar terang, tetapi saya kini tahu bahwa teknologi Malaysia tersembunyi di dalam cahaya itu. Kewujudan yang tidak kelihatan tetapi penting. Itulah kedudukan industri kimia Malaysia. Saya berbaring di katil, merenung siling, dan berpikir. 6 bulan lalu, apabila saya pertama kali menjejakkan kaki di tanah Malaysia, semuanya asing dan tidak dapat saya fahami. Saya tidak faham mengapa dunia berkumpul di Malaysia, dan mengapa industri yang kami buang boleh berjaya. Tetapi kini saya tahu, Malaysia sedang bermain permainan yang berbeza daripada orang lain. Semasa orang lain mengejar kuantiti, mereka mengejar kualiti. Semasa orang lain melihat masa kini, mereka melihat masa depan. Saya membuka telefon pintar saya dan menghantar mesej kepada istri saya. Saya akan pulang tidak lama lagi. Ada berita baik. Saya menambah bahwa saya telah mendapat proyek baharu dan akan bekerja sama lebih banyak dengan Malaysia pada masa hadapan. Istri saya membalas, tahniah. Saya bangga dengan perubahan awak. Luar tingkap, matahari mula terbit. Hari baharu sedang bermula. Ia juga merupakan permulaan baharu bagi saya. Saya tidak lagi berpegang pada masa lalu, tetapi menjadi manusia yang bersiap sedia untuk masa depan. Saya memutuskan untuk mengaplikasikan pengajaran yang saya pelajari di Malaysia ke dalam hidup saya. Dunia telah mengakui Malaysia. Kebangkitan industri yang dibuang, negara yang mengubah krisis menjadi peluang, kuasa besar teknologi yang tidak kelihatan tetapi penting. Kini giliran saya. Saya juga akan berubah, berkembang, dan mencipta nilai baharu. Saya percaya bahwa saya boleh membentuk semula hidup saya, seperti Malaysia menjadikan batu menjadi permata. Dengan satu kepercayaan itu, saya dapat bangkit semula. Inilah kisah saya. Sebuah perjalanan yang bermula dengan cemuhan dan berakhir dengan penghormatan. Perjalanan ini belum berakhir. Sekarang, ketika dunia menumpukan perhatian kepada Malaysia, saya berada di tengah-tengah perubahan itu. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, tetapi satu perkara yang pasti, batu yang dibuang oleh orang lain, jika jatuh ke tangan Malaysia, akan menjadi permata. Pengajaran seperti permata itu kini menjadi cahaya yang menerangi hidup saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like saluran ini.